Tapi di badan mereka tak ada kesan peluru bayangkan. Darah pun tak ada tuan-tuan. Kepala dia tembus, kaki dia tembus. Lepas ni mana-mana anggota beruang yang nak dihantar ke Lahad Datu, tembak atas kepala. Ni adik-beradik Menteri Pasola. Tikam tak duk Laksamana Doremi. Yang jadi Menteri Pasola tu Husin Abu Hassan. Tikam tak duk. Masya Allah. Sebab ada harmonika. Tunjukkan apakah kelemahan Menteri Pasola. Ambil mulut runcing, tikam di tapak kakinya. Lalu runcing lagi harmonika. Boleh runcing, boleh. Datang boleh runcing. Yang saya heran, Menteri Pasola tidak terus punjuk kaki. Tolong jangan. Bodoh Menteri Pasola. Dia boleh pergi tidak, pergi tunjuk tapak kaki, tikam dia, piram dia mati lah. Apa boleh cerita? Tuan-tuan, tak apa ilmu kebal pada puak kita pun tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, di dalam ilmu peperangan sekarang, kelebihan pada senjata. Sebab itu negara-negara Amerika, Rusia, Perancis, England, peruntukan untuk ketenteraan mereka adalah yang paling besar. Pertahanan negara mereka yang paling besar. Mereka membelanjakan berbilion-bilion dalam setahun untuk memajukan teknologi ketenteraan. Mereka buat bom, mereka buat kapal kebal, mereka buat peluru berpandu, bom nuklear. Sebab senjata. Dan senjata ini perlukan wang. Sebab itu dalam agama kita sebut korban duit dulu. Kerana itu bila Nabi mengisytiharkan kita akan berperang kerana ada musuh yang datang nak menyerang negeri kita, siapa yang sanggup berjihad dipersilakan. Abu Bakar balik ke rumah, dia ambil seluruh hartanya, hantar dekat Nabi. Habis. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk isteri dan anakmu? Saya tinggalkan Allah dan Rasul kepada mereka. Masya Allah. Tuan-tuan, ni kita nak edarkan tabung tuan-tuan, untuk surau patus polis beruas, untuk aktiviti keagamaan dan pengajian. Agak-agak siapa nak bagi duit semua dah mungkin. Tak tahu nak apa. Abu Bakar tadi kata, aku tinggalkan isteri dan anakku, Allah dan Nabi untuk mereka. Allah bagi rezeki. Malam ni tuan-tuan, mereka edar dia tabung, bagi semua. Isteri tanya, abang tinggal apa kat saya? Allah dan Rasul. Agak-agak isteri nak kata apa? Bisiku itu. Jadi tuan-tuan, saya lancarkanlah tabung pengajian untuk surau kuartus kita nak buat program. Umar Al-Khattab datang. Dia bawa apa? Dia bawa separuh harta kekayaan dia pada jalan Allah. Separuh. Inilah nama dia berkorban. Subhanallah. Abdul Rahman bin Auf 500 ekor unta. Dan 500 ekor unta itu siap dengan kelengkapan di atas unta. Daripada segala alat, daripada segala kelengkapan untuk berperang. Tuan-tuan, seekor unta harganya 5.000. Seekor unta sekarang harganya 5.000. Tuan-tuan darabkan dengan 500 sekali sedekah berapa bilion? 5.000 kalau darab dengan 5.000 kalau darab dengan 1.000, 5 juta. Masya Allah, tuan-tuan. 1.000 darab 1.000 juta sekali sedekah. Sebab tu saya sangat berbangga, sangat bersyukur, sangat teruja bila saya baca dalam surat khabar seorang ahli korporat Melayu, ahli bank Melayu Islam
dia wakaf duit dia sebanyak 1 bilion. 1 bilion. Lagi sekali, 1 bilion. Bukan 1 million. Bilion. 1 bilion ni tuan-tuan, kalau susul dan dewan ni melimpah berkeluar. 1 bilion, bukan rupiah lah. Baru ni saya merasa lah pegang duit 10 juta. Tak pernah rasa tuan-tuan. Rasa pegang, rasa lah 10 juta. Saya tak pernah tengok duit sebanyak itu 10 juta. Saya pegang bila saya melawat ke Indonesia. 10 juta rupiah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Banyaknya. Beli baju 2 helai habis 4 juta kan. Kaya Indonesia juga. 10 juta saya bawa. Orang tanya bawa berapa juta? 10. Wah, banyak gila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 1 bilion dia wakaf. Masuk yayasan, bagilah orang miskin, bagi pokok perdana, bagi. Sebab itu orang Islam kena jadi kaya. Bila jadi kaya, tak payah petik tabung lah, tuan-tuan. Ni saya ceramah petik tabung, saya petik tabung ceramah. Kalau kita kaya, nah bagi esok. Sebab itu orang Islam kena jadi kaya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anfiqu fi sabilillah. Berjihadlah kamu dengan jalan Allah, dengan harta kamu. Maknanya umat Islam kena banyak harta. Bila banyak harta, baru boleh berjihad. Kena banyak duit. Kena banyak duit maknanya kena pegang ekonomi. Umat Islam kena pegang ekonomi. Bila umat Islam pegang ekonomi, banyak duit. Bila banyak duit, dia boleh gunakan balik pada jalan Allah. Dia boleh bayar zakat. Sebab ada orang Islam kata, kami tak nak ambil dunia, kami nak jaga agama. Saya ceramah di Selangor, kuliah subuh. Habis kuliah subuh, datang satu naib presiden sebuah parti politik. Dia mai makan nasi lemak dengan saya di berenda surau. Duduk sebelah saya. Saya tanya dekat dia, Doktor, saya kata, kita ni 5 tahun, 10 tahun bergaduh pasal politik. Boleh tak kita cerita pasal ekonomi, bangunkan ekonomi masyarakat kita, umat Islam kita? Duk cerita pasal bendera ni, daripada elok sampai reput bendera atas pokoknya. Koyak rabok lah pasal baru balik. Dia kata, Ustaz, kami tak nampak dunia ni. Kami bukan nak jaga dunia, ekonomi ni dunia. Kami nak jaga agama. Perjuangan kami nak jaga agama. Saya geleng kepala. Saya kata, awak macam mana boleh dapat doktor bodoh? Kalau ekonomi tak pegang, kalau duit tak ada, macam mana nak jaga agama? Macam mana nak pergi Mekah kalau tak ada duit? Cita-cita. Tak apa Ustaz, saya untuk imam dapat subsidi Ustaz. Untuk imam dapatlah, kerajaan bagi free. Hak makcik tak imam tu. Besok makcik isi borang pula, memohon jabatan imam. Kenapa makcik pun yang imam Mekah free juga? Tak ada duit, macam mana nak buat haji? Cek apa? Nak pergi ke Rosos 14 kali naik motor, isi minyak, free kah? Nak beli ke ihram, beli telekong, free kah? Tambah orang perempuan nak pergi ke Mekah, semua buat lain
Telekung buat lain, baju dalam buat lain, seluar dalam membuat lain. Dia balik tu dia modify, baju dalam ni ada zip. Orang tak rompak lah. Dia pakai baju dalam, musik tengah-tengah. Dalam nono beli barang. Pergi kedai Bangla nak beli jubah. Dompet tak bawa, apa tak bawa. Semua timpan tempat selamat. Ni berapa ringgit berapa ringgit 10, 100 riyal. Kurang lah sikit. Tak apalah. Saripah punya pasal 80 riyal. Dia selok duduk. Buka tengah-tengah Bangla. Menong juga. Nak beli barang-barang tu semuanya duit. Tambang duit. Mana ada orang pergi haji pri, cakap apa? Duduk di negara Arab pun kena bayar. Ada orang yang tak ada duit nak pergi Mekah, naik basikal, naik geret. Dari mana? Indonesia. Naik geret daripada Sumatera, kemudian pergi Kuwait, geret dia naik feri pergi Langkawi. Daripada Langkawi pula pergi Kuwait, pergi ke Siam. Agak-agak sampai dah tentang nak naik ke gunung Himalaya, turun ke Iraq, pergi Pakistan, mai ke Iran, mai ke Iraq, mai ke Yaman, mai ke Jordan. Berapa kali tukar tayar tentang kita ni naik basikal pergi Ipoh Bunga. Sampai sini sekarang lempar basikal lah payah. Tahan di sini. Pasal apa yang dia naik basikal? Dua sebab. Pertama tak mampu. Yang kedua sebab nama dia lambat lagi nak naik 2040, 2030 baru nama dia naik. Dia kata dia dah tua 60. Kalau dah 2030 baru nama dia nak naik, agak-agak sempat. Nama maklum ni 63 lah ni. 2030 baru boleh pergi haji. Ada 20 tahun lagi. 20 tahun campur 63 tak 83. Tukar alamat habis dah. Tak duduk lah. Alamat kuartus polis Beruak. Postman main cari tak jumpa. Tanya kat jaga depan ni. Dia ni alamat tukar dah. Oh pindah balik lah. Dah ujung kampung tu belah kanan. Kubak lah. Alamat ada situ. Dah jadi arwah baru boleh nama naik. Kita nak semayang pun kena ada duit. Tu buat surau. Tak ada duit, nak jihad nak semayang apa? Nak semayang ke mana? Yang Arab Saudi sekarang ni membesarkan Masjidil Haram boleh muat sampai 15 juta orang. Dia nak buat boleh muat 7 sampai 15 juta jemaah haji. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia roboh hotel, dia roboh suku, roboh rata anak. Dia nak jadi masjid. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat tuan-tuan? Dengan sebab kita ni ada ekonomi, kita boleh sedekah. Kenapa tuan-tuan boleh sedekah tadi? Pasal tuan-tuan ada duit. Menunjukkan bahawa Islam ini menyuruh kita menjadi umat yang memegang ekonomi. Dia boleh kata kat saya, Ustaz, kami tak nak pegang ekonomi ni, dunia punya Ustaz, biar puak kafir di belah Ustaz, kita jaga agama je. Dia tak tahu nak jaga agama kalau tak ada duit. Orang boleh murtad dengan sebab tak ada agama. Dengan sebab tak ada duit, dia boleh murtad. Saya 2 tahun lepas, satu makcik mari minta derma, orang susah. Perut dia ni tuan-tuan, perut dia melipat ke pohon. Loh, jalan duduk serendek, kata serendek sini. Saya tanya, makcik sakit apa? Dia kata perut dia melenduk sampai ke pohon. Saya tak ada mahu nak tengok. Dia kata Ustaz nak tengok. Tak mahu tak lalu makan. Lagi buatnya saya sedih. Saya tak boleh, saya ni sensitif. Tapi saya tengok tuan-tuan daripada baju dia tu, saya nampak perut dia memang berlebih di bawah. Miskin tuan-tuan, dah lah sakit.
Agak-agak siapa nak ambil makcik dia jadi isteri. Kalau ada sakit ni, kalau ada, angkat tangan macam saya. Tobat lahum tak ada. Kalau lawak macam anak Cik Wan tu, insyaAllah Rosita pakai. Kena je maklum ni, perut dia tak nampak paha. Seorang pun tak mau. Dia main tuan-tuan sebab dia habaq dekat saya. Dia minta bantuan, dapatlah 300. Jabat YB sikit bagi 1,5 sebulan. Jabat ulama sikit bagi tumal apa nama bagi sikit, dapatlah duit 400 lebih. 400 lebih ubat ni saja ustaz tak letak. Orang Kristian tuan-tuan main rumah dia, main bagi bantuan. Bukan dia minta, pok-pok tu main hantar berat bagi duit, hantar berat bagi duit. Setahun dia bagi, dia pemula tanya, ketua kampung ada tolong? Dia tanya kat makcik, ketua kampung ada tolong? Dia pun susah, macam mana dia nak tolong? Gitu makcik. YB ada tolong? Ada juga, tapi dia dah ramai minta tolong dia. Mana mahu semua nak bagi. Ustaz ada tolong? Ustaz ceramah, dia tabur haram, dia masuk. Dia ceramah, suruh derma tabur, edor pada orang. Ada dia mau edor pada tabur. Tuan-tuan, lah dia tanya, mana baik? Agama Islamnya, agama ini? Dia tanya aja, mana baik? Islam kah, agama ini? Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada wang. Bila kita ada wang, kita boleh berkorban. Kita boleh berkorban, tolong orang miskin, tolong orang susah, tolong anak yatim, tolong OKU. Yang inilah nama dia korban. Saya buat program dengan orang cacat baru ni saya buat program dengan orang cacat di Putrajaya, peringkat kebangsaan. Sepanjang jalan saya duduk pening nak cakap apa dekat OKU. Himpunan orang-orang OKU se-Malaysia. Nak cakap apa ni tuan-tuan? Faham ke mereka ni? Bila main dekat presin berapa tu tuan-tuan, Putrajaya, Dewan Pak tahu saya pergi, orang ramai penuh. Saya malu nak duduk di VIP punya kursi, saya duduk belakang, belah kiri, belah kanan. Duduk ujung tu. Satu perempuan balik, orang cakap jalan macam zombie. Jalan macam zombie ni. Saya kata, sudah. Boleh apa ni? Ustaz kali kan? Ya. Cacat pun tengok saya dalam TV. Yang tak cacat tak tengok, tahu semua kita. Mai satu mula OKU anak dara lawa tengah comel. Siaga umur 16, 18 lawanya. Tu kalau tak cacat tu confirm nikah. Tangan dia lembek, tangan belah kanan lembek. Pakcik, Ustaz Kazim kan? Ya, pakcik dah Ustaz Kazim. Nampak sangat tua lah saya. Panggil pakcik dia. Kita dia nak terungar ni. Panggil pakcik dia. Saya kata pakcik lah Ustaz Kazim. Tengok TV juga. Selalu tengok dengan mama. Mama tak datang. Dia ambil gambar. Ambil gambar. Boleh. Ambil saya pun tak apa. Dia ambil gambar, saya pun buat fish tu. Mai pula nombor 3, satu lembam. Budak lembam besar badan dalam, hidung berayak, hidung peluh ni, muka peluh ni. Mai duduk sebelah saya. Ustaz Kazim. Orang besar. Saya kata, ya Ustaz Kazim. Saya pun salam dia. Apa khabar? Oh baik. Mak bagi tahu Ustaz Kazim. Dia panggil mak dia. Betul lah Ustaz Kazim.
Mak dia pun main, dia kata, "Ustaz, anak makcik ni berkenan sangat tak Ustaz. Kalau dia bising, dia menjerit suara besar. Kalau dia riuh, boh sini Ustaz dia." Saya pun dengar ucapan pengurusi majlis kami sangat berbangga dengan kehadiran tuan-tuan atas sokongan, membantu. Saya ambil rupiah, saya tutup muka. Bau telur. Rupanya yang sebelah saya kentut. Busuk gila. Ini pengalaman betul ini, tuan. Mak dia sabar, mak dia tepuk dia. Kenapa kentut? Mak dia tak marah. Kalau kita kan cubit dia biru merah lah. Saya pun sabar. Dia orang istimewa, pilihan Allah. Dia bukan ada dosa. Dia tak ada dosa. Dia tak ada taklif. Dia tak ada kewajipan. Dia tidak ada sebarang kewajipan. Semayang tak wajib apa, tak wajib akal tak cukup. Namanya apa? Dia tak ada kewajipan. Yang ada kita yang wajib jaga dia. Dia tak wajib puasa, dia tak wajib haji, dia tak wajib. Yang wajib siapa? Kita wajib jaga dia. Kalau kita sia-siakan dia, kita pula dosa. Bayangkan tuan-tuan, mak dia berjihad bela dia, berkorban apa saja.